الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya tuan-tuan sihat? Alhamdulillah. Biasa sihat tuan-tuan. Okey. InsyaAllah kita sambung ayat yang seterusnya daripada surah Al-Mulk. Ayat yang ke-10 9 tuan-tuan. 9. Tapi saya nak ulang kaji sedikit berkenaan dengan tanda-tanda bagi fi'il mudhari' majzum. Okey. Pada ayat yang ke-8 tuan-tuan jumpa apa ayat dia? Takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir-hampir ia iaitu api neraka jahanam tu tamayyaz. Meletup. Meletup ke apa tuan-tuan? Terpecah terpecah ataupun nak meledak. Okey, minal ghaid kerana marah. Dia dalam surah Qaf disebut neraka tu sendiri dia bercakap tuan-tuan. Dia kata hal min mazid. Adakah ada tambahan lagi ke? Kata ulama bila ditafsirkan hal min mazid tu sama ada dua. Yang pertamanya neraka dia sangat-sangat marah. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk kata dia marah tuan-tuan kan, neraka marah. Jadi dia bertanya, ada tambahan lagi tak sumbat kat dalam aku ni? Satu lagi tuan-tuan, hal min mazid. Ulama kata neraka bukan marah, tapi neraka macam mengeluh. Sebab apa? Sebab neraka terlalu padat. Punyalah terlalu padat sampai dia kata ada tambahan lagi ke? Ada lagi. Sedangkan yang dalam tu pun dah terlalu padat dan penuh. Jadi macam itulah tuan-tuan. Itu tafsiran yang disebutkan dalam kitab tafsir berkenaan dengan neraka. Dia akan bercakap sendiri pada hari penyiksaan itulah. Puan Farida maklum. Kan keluar jam 8.30 Okey, baik. Okey, kullama ulqiya fiha faujun. Kullama setiap kali ulqiya fiha faujun, satu kelompok dilemparkan ke dalamnya, sa'alahum khazanatuha. Makna dia penjaga-penjaga neraka jahanam tu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, tak pernahkah seorang pun pemberi peringatan datang kepada kamu semua? Okey. Okey, jadi kita akan bincangkan sedikit tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' yang asal apa kita panggil? Marfu'. Asalnya fi'il mudhari' Marfu'. fi'il mudhari' marfu'. Dia boleh bertukar jadi majzum, lagi Mansub. mansub baris atas, majzum baris mati. Majrur ada tak tuan-tuan? Ya. Tak ada Tak ada. Fi'il mudhari' tak boleh bertukar kepada baris majrur. Majrur ni baris bawah. Baris bawah ni khas untuk isim sahaja. Isim saja yang boleh bertukar kepada baris bawah. Fi'il tak boleh. Okey, jadi perbincangan kita ni kita hanya tumpukan pada majzum sahaja. Apa punca fi'il mudhari' tu mati?
Apa punca dia tuan-tuan? Haraf jazam. Yang pertama, kalau ada apa-apalah haraf jazam ataupun kadang-kadang isim jazam. Contoh macam syarat-syarat tu tuan-tuan. Penggantung-penggantung yang kita belajar tu. Yang tu ada sebahagiannya isim ada isim yang ada fungsi mematikan. Jadi tak kisahlah isim ataupun haraf jazam. Yang keduanya. Yang kedua apa dia? Ada lagi? Yang keduanya, jika dia tu menjadi pelengkap kepada fi'il amar. Teringat tak tuan-tuan? Yang kita lalu dekat ayat keempat tu. Ya. Ada kan? Ada. Marji'il basara karratain yanqalib. Jadi mudhari' majzum. Kadang-kadang mudhari' tu mati bukan sebab haraf jazam, tapi dia mati disebabkan menjadi pelengkap kepada fi'il amar. Makanlah, nescaya kau akan kenyang. Pergilah, berlarilah, nescaya kau akan sampai. Tidurlah, nescaya kau akan segar. Jadi semua tu nescaya itu dia punya pelengkap. Jadi yang fi'il mudhari' yang menjadi pelengkap kepada fi'il amar akan berbaris mati juga. Okey? Jadi itu dua punca utama tuan-tuan, fi'il mudhari' tu mati. Okey? Tapi tuan-tuan, kita nak bincang sedikit, apakah tanda-tanda fi'il mudhari' tu mati? Apa dia punya tanda-tanda dia? Sebenarnya tanda-tanda ni dah disimpulkan dah dekat diagram warna purple B. Kalau tuan-tuan buka diagram warna purple B tu, ada tulis fi'il mudhari' majzum. Dia ada sebut tanda-tanda dia lah. Yang pertamanya tuan-tuan, apa dia? Fi'il mudhari' yang didahului oleh huruf jazam. Tanda sukun. Tanda sukun. Tanda sukun. Yang pada bahagian tanda ada fi'il mudhari' yang hujung dia bila dia majzum, kita nampak jelas-jelas dia punya tanda sukun. Nampak baris mati dia. Yang ni biasanya fi'il mudhari' yang tiada nun. Mana-mana fi'il mudhari' yang tiada nun di hujung dan juga dia dalam masa yang sama dia tak ada huruf illah. Huruf illah di hujung perkataan tuan-tuan. Dia tak ada dua benda. Dia tak ada nun di hujung, tak ada penambahan nun di hujung dan juga tiada huruf illah. Yang pertama, tiada nun, kemudian tiada huruf illah. Apa huruf illah tuan-tuan? Waw ya. Oh ya. Ni di hujung sahaja. Kita bincang yang huruf illah di hujung. Kalau ada huruf illah macam mana? Dia punya tanda dia jadi lain. Dia tak pakai sukun. Tanda yang kedua tuan-tuan. Tanda yang kedua dibuang apa dia? Dibuang huruf illah. Saya ambil nun dululah. Yang ketiga tu dibuang huruf illah. Yang dibuang nun ni dekat mana? Senang tuan-tuan. Dibuang nun ni mana-mana bahagian fi'il mudhari' yang ada tambahan-tambahan nun. Ada nun. Dan yang ni paling banyak lah tuan-tuan. Huma, hum, huma perempuan. Apa lagi? Anta, antuma, antum. Antuma, antum kan? Itu semua yang ada tambahan-tambahan nun, kita akan buang. Bila dia majzum, tanda dia bukan sukun. Tanda dia adalah dibuang dia punya huruf nun. Contohnya tuan-tuan, kita ambil dekat sini. Lam. Dia tidak apa kita nak kata? Mereka tidak tidur. Mereka berdua tidak tidur. Kalau tidur tuan-tuan, yanamani. Yanamani, mereka berdua tidak tidur. Ni mereka berdua tidak tidur tuan-tuan. Boleh tulislah terjemah penuh dia.
Tapi tuan-tuan, bila ada ada haruf jazam dekat awal, kita kena jadikan mudhari' itu majzum. Dan macam mana nak jadikan dia majzum? Buang dia punya. Kalau orang tanya tuan-tuan, apa tanda dia majzum, apa tanda dia mati? Tanda matinya adalah dibuang huruf nun. Kita kena terima cara baru itulah tuan-tuan. Kalau tajwid tanda mati tu sukun je lah. Kalau bahasa Arab ni tanda mati tu betul sukun satu. Satu lagi dibuang nun pun adalah tanda mati. Okey? Ustaz, apa beza? Berapa beza tiada nun dekat sukun tu dengan dibuang nun? Tak ada nun disukun dengan dibuang nun. Yang mana yang ni? Yang tu dengan yang dibuang nun tu. Okey, kalau yang ni puan buka dekat diagram warna kuning A, kita tengok mana-mana fi'il mudhari' yang tiada penambahan nun di hujung. Apa dhamir dia? Huwa kan? Hiya, anta, ana, nahnu. Okey? Jadi kalau macam tu keadaan dia, kita hanya sukunkan dia. Mufrad kan? Apa dia? Mufrad. Dia bukan mufrad juga sebab dia macam-macam dhamir kan. Ada huwa, ada hiya, ada anta, ada ana, nahnu. Nahnu dah jamak dah. Nahnu dia dah ramai. Tak, yang saya tak faham tu kenapa mesti nun. Kalau ada huruf lain daripada nun pun memang sukun. Apa dia? Kalau huruf? Kalau selain daripada nun tu pun memang sukun dekat ujung tu. Kalau selain daripada nun. Mungkin puan terkeliru. Ingatkan nun ni lah. Kita kena apa? Letakkan nota ada nun pada fi'il mudhari'. Nun tambahan. Okey. Dia bukan nun yang kata dasar Nun fi'il mudhari'. Okey. Ustaz, kalau hunna dengan antunna? Kalau hunna dan antunna, dia terkecuali. Mabni. Sebab apa? Mabni. Kan? Jadi tuan-tuan boleh tulislah nota kat sini. Yang ni mana-mana mudhari' yang ada nun kecuali apa? Kecuali hunna dan juga antunna. Boleh tambahlah nota dia. Memang Arab kebalkan dia. Hunna, antunna. Okey. Boleh tuan-tuan Ini yang kedua. Mana-mana mudhari' ada penambahan nun kecuali hunna dan antunna, kita buang dia punya nun. Dan itulah dia punya tanda jazam dia. Okey, yang ketiga. Yang ketiga tadi apa dia? Dibuang huruf illah. Huruf illah yang di hujung. Okey. Yang ni tuan-tuan keadaan dia apa pula? Yang keadaan dia sama macam sukun tu Cuma dia ada satu berbeza. Yang pertama, dia mesti tak ada nun. Tak boleh ada nun. Tak boleh ada penambahan nun. Penambahan yang pada fi'il mudhari' tu. Yalah, kalau ada nun tuan-tuan, dia masuk kat sini, buang nun. Jadi keadaan pertama, syarat pertama mesti tak boleh ada nun. Yang keduanya tuan-tuan, mesti ada apa? Mesti ada huruf illah. Kalau tak ada huruf illah di hujung, macam mana nak buang? Jadi dia mesti ada huruf illah di hujung. Dan huruf illah boleh macam-macam tuan-tuan kan? Ada alif, ada waw, ada ya. Tuan-tuan boleh tengok contoh dia dekat diagram warna purple B. Kita tengok tuan-tuan diagram warna purple B, fi'il mudhari' majzum. Tuan-tuan tengok yang dekat nombor 3B. 3B dia kata apa? Contoh kat situ dia bagi tuan-tuan lam arda. Lam arda. Tuan-tuan, lam tu adalah apa? Jazam. Lam adalah haruf jazam. Arda tu jadi fi'il mudhari' majzum.
Fi'il mudhari' yang berbaris mati. Tapi apa tanda arda tu mati? Tak nampak pun baris mati dia. Dah dibuang huruf illah. Dia punya tanda baris matinya adalah dibuang huruf illah. Yang tu dia punya tanda dia tuan-tuan. Contoh, tapi apa huruf illah yang dibuang? Huruf illah yang dibuang senang je nak tahu. Kita tengoklah dia punya baris terakhir tu. Kalau arda, dia punya hujung dia baris apa tuan-tuan? Baris atas. Alif lah. Bermakna ada alif. Alif yang dibuang. Okey, kalau ad'u, lam ad'u, apa yang dibuang? Wow. Waw yang dibuang. Kalau a'si, Ya. ya. Okey. Jadi tips dia tuan-tuan, bila kita jumpa fi'il mudhari' yang kedudukannya tu majzum. Contoh dia memang selepas huruf jazam, memang wajib majzum lah. Okey, bentuk dia bentuk fi'il mudhari'. Tapi tuan-tuan, kita tak nampak hujung dia ada sukun. Kita nampak hujung dia berbaris pula tuan-tuan. Ada baris atas, ada baris depan, ada baris bawah. Kalau tuan-tuan jumpa keadaan macam tu, bermakna ada huruf illah yang dibuang. Okey? Jelas tuan-tuan? Ke ada soalan? InsyaAllah jelas. InsyaAllah yang diulang kaji yang sebelum-sebelum ni. Okey, baik. Ada apa-apa soalan tak tuan-tuan pada ayat yang ke-8? Tak ada. Tak ada apa-apa soalan Okey, ni saya padam. Khazanatu. Khazanatu tuan-tuan. Yang tu kita bincang apa? Yang tu kita tahu khazanah maknanya penjaga-penjaga. Ya, ataupun orang yang menjaga. Tuan-tuan, terjemahan penjaga ataupun orang yang menjaga ni, sesuatu yang menjaga ni adalah terjemahan apa? Dia adalah terjemahan bagi bentuk apa sebenarnya? Kalau dalam diagram warna kuning B tu ni kita nak bincang bentuk. Diagram warna kuning B tu, kalau terjemahan yang menjaga, yang menulis, yang mendengar, Mafu. Isim fa'il. terjemahan isim Fa'il. fa'il. Okey, yang tu adalah terjemahan isim fa'il. Tapi tuan-tuan, kenapa dia tak nampak gaya macam isim fa'il? Sebab yang ni dia datang dalam bentuk jamak taksir. Isim. Okey. Kalau fi'il asalnya tuan-tuan kita sebut khazana, khazuna, khazina. Kena rujuk kamus lah. Saya dapat khazana. Khazana dan mudhari' dia saya dapat yakhzunu. Yakhzunu. Okey, madhi, mudhari'. Ni sifat satu berapa? 1A. Fa'ala yaf'ulu, khazana yakhzunu. Okey, cuba tuan-tuan kiaskan dia pada petak nombor 4. Petak nombor 4 dah boleh mula kias. Dia jadi apa? Khazana. Petak 4 fa'ilun dia jadi apa? Khazina. Khazinu. Khazi. Apa makna khazinun? Yang Yang menjaga. Yang menjaga. Khazana telah menjaga. Yakhzunu sedang sentiasa menjaga. Khazin Yang menjaga. yang menjaga. Tak kisahlah orang ke, tapi dalam ni bukan orang, malaikat ni kan. Malaikat yang menjaga. Jadi malaikatlah yang menjaga. Penjaga. Seorang penjaga. Kalau dua orang penjaga, Khazinani. khazinani ataupun Khazinaini. khazinaini. Tapi kalau ramai penjaga, Rinuna. kalau ramai penjaga, rupa-rupanya Arab tak pakai jamak salim lah. Dia pakai apa? Khazanah. Khazana. Okey.
Orang Arab dia Khazanah pakai negara. khazanah. Khazanah. Taksir. Jadi dia pakai jamak taksir. Okey. Dan jamak taksir ada kaedah tak tuan-tuan? Tak ada. Tak ada kaedah sebab tu tak ada dalam kuning B tu. Kalau kuning B tu kita boleh buat sendiri. Khazanah yang ni tak ada. Khazanah. Okey, berbeza sedikit dengan sebutan orang Melayu. Orang Melayu sebut khazanah juga. Okey. Khazanah. Tapi khazanah yang Melayu sebut tu dia sama macam perkataan Arab kita sebut khizanah. Almari. Khizanah. Orang Arab dia sebut khizanah. Khazanah alam. Benda-benda yang tersembunyi, tersimpan dalam alam. Macam itulah. Jadi orang Arab dia sebut khizanah. Orang Melayu sebut khazanah. Okey, satu lagi tuan-tuan. Satu lagi bentuk. Ya'ti. Tuan-tuan jumpa ya'tikum nadhir. Okey, ya'ti tu adalah fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Majzum. Fi'il mudhari' majzum lah. Tapi kalau dia asal fi'il mudhari' punya sebutan kita sebut apa? Yaitu. Tak. Ya'tu ke? Yaitu. Asalnya Ti. ya'ti. Yaitu. Mana dia punya ya tu? Ya dia dibuang sebab apa? Sebab ada haraf jazam. Itu yang kita bincang tadi lah. Mana-mana fi'il mudhari' yang ada huruf illah di hujung, bila dia majzum, kita akan buang huruf illah. Okey? Okey. Jadi pada asalnya tuan-tuan kat sini kita tahu ada huruf illah yang dibuang iaitu ya. Kenapa kita tahu ya? Sebab sebelum dia tu baris bawah. Okey. Jadi yang ni yang asal. Ya'ti. Macam mana tuan-tuan nak cari dekat dalam kamus? Ata. Okey, yang ni sifir berapa tuan-tuan? Ya'ti. Apa? Sifir? Satu. Sifir satu kan? Kalau sifir satu, bila kita kembalikan dia pada madhi, dia akan buang apa tuan-tuan? Dia akan buang ya. Ya. Jadi tuan-tuan akan dapat hamzah, ta, Ya. ya. Okey? Tapi tuan-tuan kita tahu yang ni adalah huruf illah. Ni pun adalah huruf illah. Maka bila nak cari dalam kamus, tuan-tuan akan cari apa? Hamzah ta alif, hamzah ta ya, hamzah ta waw. Jadi tuan-tuan kena cari ketiga-tiga ni. Kita tak pasti mana satu yang Arab pakai. Cuba tuan-tuan cari dalam kamus. Setiap sesi dia kena biasakan untuk cari dalam kamus. Cari satu dua perkataan okey lah tuan-tuan. Hamzah ta, hamzah ta. Ke surat 3 Ustaz. Jumpa dah? Okey, surat 3. Kan? Tuan-tuan dapat? Dapat. Macam seorang ni baru dapat. 3 bawah. Bawah, paling bawah. Yukti. Atas, Ita. Dapat tuan-tuan kan? Ya. Muka surat 3 sebelah kanan bawah tu kan? Jadi kita perasan Arab dia pakai apa? Ya. Ya. Dia bukan pakai ya, dia pakai Alif. 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 Yang ni adalah alif maksurah. Jadi dia berubah tuan-tuan. Memang ragam huruf illah ni dia suka bertukar-tukar. Okey. Ata ya'ti, yang ni macam sifir satu berapa? Satu. Satu A yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Ni macam fa'ala yaf'ilu. B. Satu B. Okey. Fa'ala yaf'ilu. Okey, kita tengok juga dekat kamus. Kalau dia nak sebut masdar dia apa dia bagi? Ya. Nah. Ityan. Betul tak?
Itya'u. Yeah. Ityanan dia bagi kan. Itya. Ityanan, nun, nin boleh bertukar-tukar. Yang ni contoh sahaja. Okey. Ata telah datang, ya'ti Dia datang. sedang datang, akan datang. Ityan Kedatangan. kedatangan. Hmm. Tuan-tuan nak terjemah datang sahaja pun boleh. Nak ambil kedatangan pun boleh juga. Okey. Datang pun boleh juga kita pakai terjemahan fi'il yang asal. Cuma tuan-tuan dalam bahasa Arab ni apa beza? Kalau terjemah masdar dengan datang, dengan sini pun datang. Jadi apa beza dia? Kata ulama bahasa, bezanya adalah pada penggunaan masa. Masa. Okey, kalau madhi ada telah, yang ni ada sedang, tapi masdar tak ada masa. Okey. Jadi dalam bahasa Arab dia boleh pakai balik terjemahan fi'il tu tanpa kita meletakkan terjemahan-terjemahan masa tu lah. Tak payah letak telah, sedang, akan. Okey, Ustaz, selesai. Ya. dalam kamus tu tadi, Ata ya'ti itian itu datang. Dan dia ada hamzah kotak lah, Ata tu. Okey. Di bawah sekali tu, pada dalam kamus tu, di buku surat 3 tu, bawah sekali tu, dia ada hamzah wasal. Ata yu'ti ita'u. Apa beza tu Ustaz? Jauh. Surat 3 tadi bawah ada ata yu'ti. Memberikan tu Ustaz. Yang tu sebenarnya dia akan bagi tuan-tuan bila kita jumpa dia punya ni sifir 1 kan. Dia kamu bila tuan-tuan jumpa sifir 1 dia akan bagi pecahan-pecahan bawah dia. Maksudnya sifir-sifir dia yang lain. Tapi yang puan jumpa kat situ ata. Yang tu sifir berapa? Sifir 1A. Sifir berapa tu? Macam sifir dua. Sifir 2 ke? Sifir dua, depan bagi depan. Sifir 2. Dia sebenarnya adalah sifir 2, Yukti. tapi sebutan asal dia tuan-tuan adalah akta. Semua orang Arab tak sebut akta. Kan? Sebutan sifir 2 punya madhi, sebutan dia adalah af'ala. Jadi akta sebutan asal dia. Dia kena ada hamzah. Tapi orang Arab, bila ada dua hamzah kat sini, dia akan ada hukum badal. Kan tuan-tuan kan? Tuan-tuan belajar dalam tajwid tu. Bertemu dua hamzah, dia akan jadi dia akan badal, iaitu dia akan tukarkan dengan huruf yang lain. Okay? Sebab itulah jadi sebutan yang terakhirnya orang Arab sebut ata. Mat. Mat badal lah. Okay? Kalau sebut dengan ata ni kita tak perasan dia sifir 2 sebab dia dah bertukar. Tapi kalau dia punya mudhari' kita nampak jelas lagi. Yu'ti sama dengan apa? Yuf'ilu sama tak? Sifir 2 punya mudhari' sebutan dia yuf'ilu samalah dengan yu'ti. Okay, cuma hujung tu tak dapat nak baris depan sebab huruf illah. Okay. Jadi tuan-tuan, makna dia berbezalah. Lain sifir. Okay, kita tengok kat sini kalau ata maksudnya datang, tapi kalau ata memberikan. Memberikan. Jadi beza. Nampak macam sama tapi sebenarnya dia adalah perkataan yang berlainan. Ya, berlainan. Tapi dia daripada kata dasar yang sama. Kata dasar dia adalah ata. Ni ibu dia tuan-tuan. Sifir 2 ni dia punya pecahan-pecahan bawah dia lah, anak-anak dia. Dia sama macam amin dengan amin kan Ustaz? Macam apa? Amin dengan amin. Amin dengan Amin. 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 Ya betul. Dikabulkan. Aminah dengan amanah yang tu ke maksud puan? Ya, ya betul. Yang tu betul, samalah. Okey. Cuba tuan-tuan tengok lagi, cuba tuan-tuan sekadar kita tengok Kamu sudah akan bagi pecahan bawah dia Cuba tuan-tuan tengok sebelah kiri atas pula. Kita jumpa ta'atta. Ta'atta. Yang tu sifir berapa?
Sifir berapa tu? Ta'atta. Sifir Sifir 9. Tu sifir 9. Tafa'ala. ada satu. Jadi makna dia lain. Okey, Arab dia pakai juga sebutan untuk sifir 9. Ta'attal amru. Urusan telah menjadi mudah. Al-amru tu urusan. Ta'atta tu maksud dia menjadi mudah. Jadi tuan-tuan, makna dia agak berbeza-beza sikit, tetapi kata dasarnya sama. Contoh tuan-tuan jumpa ta'atta dalam kitab-kitab Arab. Tuan-tuan nak cari dalam kamus, tuan-tuan tetap juga kena cari atta dulu. Kan? Kena cari ibu dia dulu. Baru kita akan jumpa ta'atta. Okey? Lagi bawah ta'atta apa dia bagi? Atahu. Atahu. Tapi hu tu dhamir lah. Kita buang hu, dia jadi ata. Yang tu sifir berapa? Ada Sifir 2 juga kot. Sifir 2 juga. Sifir 2 juga? Ada sama hampir sebutan macam sifir 2. Tapi tuan-tuan tengok pada mudhari' dia macam mana. Oh, tak sama. mudarik dia. Mudarik dia. Yu'ati. Okey, mudhari' sebutan dia adalah yu'ati. Jadi tuan-tuan, yang ni nampak gaya macam sifir berapa? Sifir 4. Yu'ati. Mana mudhari' yang sebutan macam ni? Sifir 4. Sifir 4. Yufa'i. Okey. Yufa'ilu kan sama. Jadi ni sifir 4 pula. Okey. Yu'ati maksud dia menyetujui. Jadi lainlah pula makna dia. Okey. Cuma kalau tuan-tuan perasan dia punya bunyi madhi dia sama. Kan sini ata, sini pun ata. Sama je ni. Kena tengok konteks lah nak membezakan dia Okey. Cuma nak katakan kat sini poin saya, bila kita jumpa kata dasar, tuan-tuan akan jumpa dia punya pecahan-pecahan yang lain. Okey. Tidak kesemua sifir orang Arab pakai. Contoh untuk kalimah ata ni, berapa je orang Arab pakai tuan-tuan? Dia pakai sifir 1. Kemudian dia pakai sifir 2. Dia pakai sifir 4. Dia pakai sifir 9. Jadi ada 4 sifir yang orang Arab pakai. Yang lain-lain tu macam mana? Yang lain tu Arab tak pakai. Okey? Maksudnya untuk satu kata dasar yang sama, akan ada beberapa sifir. Ya. Dia paling maksimum tuan-tuan, Arab akan pakai untuk satu perkataan, dia akan pakai 6. Paling banyak 6. 6 sifir. Okey? 6 sifir. Tapi ke-6 sifir tu kena tengok kat kamus lah. Mana yang Arab pakai. Okey? Ada Arab dia tak pakai 12-12. Contoh satu perkataan, boleh pecah sampai 12 tuan-tuan. Tak ada. Yang kita fikir tu saat kita tengok sifir. Apa dia? Itu yang kita ingat bila tengok sifir, maksudnya boleh pecah daripada 1 sampai 12 tu. Ya. Tak rupanya. Penggunaan dia tu kita tetap kena tengok macam mana Arab dia pakai mana satu. Okey? Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tuan-tuan kalau rajin tengok lagi lah. Sifir apa? Fi'il-fi'il yang lain. Contoh bawah tu dia bagi athara. Tengok dia pakai sifir berapa. Tapi dia punya paling banyak sekali pecahan dia adalah 6 sahaja. Okey? Okey, insya-Allah jom kita sambung. Tuan-tuan, kamus makin okey tak untuk rujukan kamus? Okey. Rujuk kamus okey? Bertambah dah pengalaman faham sikit. Bertambah pro lah tuan-tuan Belum pro lagi Ustaz. Tahu Tapi lah boleh. nak guna sikit. Dia nak rujuk kamus, yang penting kena tahu apa? Kena tahu kata Dasar. Dasar. kata dasar. Apa-apa pun kena tahu dia punya kata dasar dia. Buang segala penambahan, cari. Okey? Ustaz, kalau guna apa tu al-ma'ani daripada Google tu, dia tak bagi sifir-sifir, kita lah kena tentukan. Ya, betul. Kalau al-ma'ani sebenarnya lagi mudah.
kamus online, kita kamus tak perlu kembalikan betul-betul kepada kata dasar. Contoh tuan-tuan jumpa apa? Tuan-tuan jumpa ya'ti. Tuan-tuan cari je terus ya'ti. Oh. Kamus online dia memang mudah. Oh, kalau saya tadi panggil cari arti, jadi saya kena cari banyak sangat dia keluar. Betul. Kalau kita spesifik, kita cari yang spesifik. Kalau ya'ti, kita terus ya'ti dia bagi. Terus dia bagi ya'ti. Okey. Terima kasih. Okay. Ya. Contoh macam kalau kita jumpa ta'atta tadi, ta'atta CV9. Dekat kamus online terus cari ta'atta. Oh. Kamus online dia dah cari mudah kata kan? dasar. Hmm. Okey, terima kasih Ustaz. Macam itulah. Tapi kalau kamus fizikal, tuan-tuan kena kembalikan kepada kata dasar dia. Okey, kita sambung tuan-tuan. Ni menjawab pula soalan penjaga neraka Jahannam. Mereka orang kafir ni menjawab qalu bala. Qalu. Ni tuan-tuan isim ke fi'il qalu? Fi'il. Yang ni fi'il apa ni? Ilmadi. Fi'il madhi jelas-jelas. Fi'il madhi kenapa? Waw alif. Ada waw alif. Dan dhamir dia tuan-tuan adalah apa? Dhamirnya adalah hum. Automatik hum akan jadi Fa'il. fa'il. Okey, apa makna qalu? Mereka berkata. Mereka telah berkata. Mereka telah berkata. Siapa mereka ni? Orang yang disumbatkan dalam neraka. orang yang dimasuk neraka. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Faujun tu lah. Kelompok-kelompok tu lah. Dia umum Al-Quran sebut kat sini. Mungkin dia termasuk jugalah orang-orang berdosa kan. Berdosa dan juga orang-orang kafir tu semestinya lah. Qalu, jadi mereka telah berkata. Tuan-tuan, apa ayat dia? Bala. Bala ni adalah isim ke fi'il? Ke haraf? Haraf. Sin. Isim. Kalau isim kenapa? Kalau haraf kenapa? Haraf. Malah. Jawab. Tapi ni haraf lah tuan-tuan. Harap dia. Tengok dekat diagram warna pink. Pink B. Tuan-tuan tengok kat pink B dekat bahagian kiri atas tu ada 4 tu kan? Kalla bala. Kalla bal na'am bala tu. Jadi yang ni tuan-tuan, kalau kita nak tahu nama sebenar dia adalah harfu jawab. Harfu jawab. Harfu jawabin. Harfu maknanya kata fungsi, jawab, jawapan lah. Jawab lah, cakap Melayu. Fungsi untuk menjawab satu persoalan. Cumanya, kata ulama bahasa, bala ni sebenarnya dia, makna dia lebih kurang macam ya, macam na'am. Na'am tu ya. Okay. Bala pun ya juga, cuma dia lebih kuat sikit tuan-tuan. Bahkan ia telah datang penjaga pula, telah datangnya peringatan tu. Memang dah sampai dah pun, cuma kami tak dengar. Okay? Dia punya cara menjawab tu lebih tegas. Dan orang Arab biasanya dia jawab guna bala ni tuan-tuan apabila ada soalan-soalan yang berbentuk penafian. Bila ada soalan berbentuk penafian, ada tak soalan bentuk penafian pada ayat sebelum dia? Ada kan? Malaikat tanya, alam ya'tikum nadhir? Tidakkah ada satu pun pemberi peringatan yang datang kepada kamu? Maka mereka ni menjawab, bala, bahkan ia. Jadi tuan-tuan, yang ni soalan yang dijawab. Jawapan bagi soalan berbentuk penafian. Dalam ayat ni jelas-jelas kita nampak tuan-tuan ada soalan dalam bentuk penafian. Alam ada lam. Okey, contoh Allah tanya alastu bi rabbikum?
Bukankah aku ni Tuhan kamu semua? Ni waktu di alam roh. Maka kita semua menjawab tuan-tuan, bala. Dalam ayat Quran sebut bala, bahkan kau adalah Tuhan kami. Okey. Jadi digunakan untuk menjawab soalan-soalan dalam bentuk penafian. Okey tuan-tuan, yang ni okey tak? Ada apa-apa soalan? Bala. Penafian tu mana Ustaz? Apa dia? Bentuk penafian tu tak nampak pun. Bentuk penafian tu. Ha. Oh, bentuk penafian tengok pada ayat 8 tu lah. Dalam dia. Soalan dia. Dia kena tengok ayat 8 tu. Oh. Kan dia ada alam, lam tu, lam. Ya Ustaz. Tidakkah engkau Tidakkah tu kan. Itulah. Okey, kita sambung. Qalu bala. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Qalu bala. Ustaz, sekejap. Dalam sifir Tingbi tu, yang perkataan yang kita baru jumpa ni tadi, kalau bala na'am bal tu, itu dia tak ada bagi tajuk. Jadi sebenarnya adakah itu kita kata harfun jawab semua-semua tu? Bukan. Bukan. Tidak semuanya harfu jawab. Saya tak pernah share dengan tuan-tuan dia punya nama-nama dia. belum? Ya, perasan lah Ustaz. Entah dah mungkin tapi dah lupa. Rasa belum? Belum Saya perasan dekat sifir kita kat ping B kita ni hanya huruf-huruf yang itu saja yang tak ada tajuk. Ya. Ada tajuk. Yalah, betul. Sebab dia pun seketul-seketul dia. Jadi Ustaz Rusdi tak letak tajuk dia. Okey, kalau nak tahu tajuk, saya tulis tajuk dia sikit lah. Okey, yang harfu jawab tuan-tuan adalah na'am dengan bala. Okey, na'am dengan bala adalah harfu jawab. Kalau bal pula adalah harfu idhrab. Harfu idhrab. Apa makna idhrab? Idhrab ni maksudnya menyatakan sebaliknya. Menyatakan yang sebaliknya. Harfun idhrab. Tapi tuan-tuan, sebenarnya nama-nama dia ni tidaklah terlalu penting. Untuk yang bab 4 tu, yang paling penting sekali adalah makna. Okey. Kalau bal tu apa maksud bal? Bahkan. Ya, benar. Bahkan sahaja. Kalau bala, bahkan ia. Bahkan benar. Kalau bal, bahkan sahaja. Okey, cuma yang kalla tuan-tuan, kalla ni dia ada bermacam-macam sikit dia punya pecahan dia. Kalla ni ada beberapa pecahan, saya ambil yang popular lah tuan-tuan. Dia ada 2. Yang pertamanya, kalla ni kata ulama untuk harfu jawab juga, betul? Harfu jawab. Tapi yang ni tak banyak sangat dalam Quran lah. Okey. Harfu jawab menyatakan jawapan. Kalla maknanya apa? Sekali-kali tidak. Kalau tuan-tuan nak jawab tidak dalam bahasa Arab, apa dia? La je kan? Tapi kalau tuan-tuan nak kata dengan tegas lagi, tuan-tuan gunalah kalla. Macam dalam bahasa Melayu, dia punya bahasa pasar dia macam memang tak lah. Memang tak lah. Dah tidur ke? Belum. Dah tidur, tak tidur ke? Tak. Lepas tu, tapi kita tak jawab tak tuan-tuan. Lagi kuat lagi. Memang tidak lah. Sekali-kali tidak. Lagi kuat sikit tuan-tuan. Jadi kalla ni digunakan untuk menjawab juga. Menyatakan jawapan. Yang kedua tuan-tuan, yang banyak dalam Al-Quran, dia punya nama dia adalah harfu. Yang ni paling banyak sekali. Harfu rad'in wa zajrin. Panjang nama dia. Panjang ni Ustaz nak. Harfu rad'in wa zajrin. Panjang. Tapi sebenarnya makna dia sama je. Okey. Rad'in ni maksud dia menghalang. Menghalang ataupun membantah. Dua-dua makna dia sama, rad'in dengan zajrin. Tapi apa terjemahan dia tuan-tuan?
terjemahan dia sama juga, sekali-kali tidak. Okey, jadi memang makna dia paling banyak dalam Al-Quran tu sekali-kali tidak. Dan dia ada lagi lah fungsi-fungsi, ada lebih kurang lagi 2 fungsi lah tuan-tuan. Tapi tidak begitu popular. Kalau jumpa nanti kita akan bahas lah. Okey. Ustaz tak nampak Ustaz dekat ni glaring yang ni Tak nampak apa? Rodal, rodal ain. Oh, ya ke? Saya tulis dekat bahagian lampu tu kan? Ya. Kejap saya padam kat bawah dia. Harfu rad'in. Yalah, memantul pula ada punya tu. Rad'in wa zajrin. Kali-kali tidak. Kali-kali tidak lah. Yang ni paling banyak lah tuan-tuan kan. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Banyak. Kalla innal insana layatgha. Apa lagi tuan-tuan? Kalla bal. Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi banyak. Dia popular lah Okey, boleh saya padam? Okey. Boleh, Ustaz. Boleh Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semua ni makna sahaja yang penting. Sebab kalla, bala, na'am dengan bal, semuanya tidak ada apa-apa fungsi-fungsi lain lah. Fungsi-fungsi baris ke, dia ada kaitan dengan pola ayat ke tuan-tuan? Dia tak ada. Okey? Jadi tahu makna pun dah cukup lah. Okey. Disambung, qalu bala qad ja'ana nadhir. Qad. Yang ni tuan-tuan adalah apa? Taukid. Taukid. Araf taukid. Apa maksud qad? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Apa beza qad dengan inna? Inna pun sesungguhnya. Qad ni di tengah ayat. Betul. Inna Selepas di awal ayat. Inna Oh. selepas isim. Macam tu. Kalau inna selepas dia isim. Kalau qad dia akan menegaskan fi'il. Oh, okey. Okey. Yang awal ayat, tengah ayat tuan-tuan tidak semestinya, sebab qad ni ada juga berada di awal ayat. Kebanyakan qad sebenarnya di awal ayat. Ja'akum. Qalu bala qad ja'ana. Ja'ana 2 perkataan. Yang pertamanya ja'a dengan na. Okey tuan-tuan, ja'a. Ja'a yang pertama tu adalah apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi nampak gaya macam sifir berapa? Sifir 1 Yang tu kena tengok sifir sikit. Ja'a sebab dia tidak ada penambahan di hujung. Tutup na ni dia tak ada penambahan di hujung. Jadi kena confirmkan dengan sifir. Dan tengok pada sifir sebutan dia hampir sama macam fa'ala, 3 huruf. Jadi ni adalah fi'il madhi. Dhamir dia apa tuan-tuan? Dhamir dia huwa. Sebab tak ada penambahan, maka kita cari fa'il yang baris depan ada tak? Nadhirun. Nadhirun. Yang ni adalah isim, dia bertanwin, dan nadhir baris depan kerana Fa'il. Okey, jadi kita tahu kat sini ja'a maksudnya telah datang. Okey, telah datang. Siapa yang telah datang? Nadhir, iaitu pemberi peringatan. Peringatan. Okey, sesungguhnya pemberi peringatan telah pun datang. Okey. Na yang melekat dengan ja'a ni dia akan jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, sebab dhamir melekat dengan Fi'il. fi'il. Okey. Jadi terjemah cara moden ikut susunanlah tuan-tuan. Fa'il, fi'il, baru maf'ulun bih. Okey, tapi kalau nak terjemah ikut susunan pakailah kitab lama. Sesungguhnya telah datang akan kami oleh pemberi peringatan. Itu terjemahan kitab lama ni.
Okey, boleh saya padam tuan-tuan yang ni? Ada apa-apa soalan tak? Ustaz, Boleh. beza ata dengan ja'a tu sama ke? Tak ada beza ke? Ata dengan ja'a sama. Betul sama. Okey Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Yang biasa kita pakai dalam perbualan tu apa Ustaz? Yang biasa pakai dalam apa perbualan? Dua-dua biasa. Dua-dua orang Arab biasa pakai. Tapi kebanyakannya lebih kerap dia pakai ja'a lah. Ja'a lebih banyak yang saya dengar lah tuan-tuan . Tapi ada je orang pakai ata tu kerap juga tengok. Jadi dua-dua boleh pakai. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Fakadzabna berapa perkataan? 3. 3 perkataan. Lagi? Kadzab. Kadzab je. Nah. Kadzabna sebenarnya satu perkataan. Jadi 2 perkataan je lah tuan-tuan . Ingat na tu satu lagi. Ingat satu lagi Kadzab lagi, betul na satu. Tapi tuan-tuan kalau kita perasan kadzabna ni dia bentuk apa sebenarnya? Dia macam fi'il Kata sambungan. fi'il madhi kan? Fi'il madhi bila ada na, ada tanda sukun sebelum dia. Jadi fi'il madhi lah kita kena anggap dia sebagai satu perkataan. Kalau tuan-tuan pisah juga, satu kadzab, satu lagi na. Kadzab, kenapa kadzab? Untuk apa tuan-tuan nak kata? Dusta kami. Dusta kami. Tapi kalau nak teka kadzab tu, dia tak termasuk pun dalam mana-mana bentuk kan? Okay, nak kata fi'il madhi tak kena. Dia tak kenalah dengan fi'il lain. Okay, jadi kita sekalikan sahaja. Okay, fa ni tuan-tuan, yang ni adalah fa apa? Araf ataf. Dan kadzabna, yang ni adalah fi'il madhi. Dhamir dia? Nahnu. Dhamirnya nahnu akan jadi fa'il sebab dia dhamir selain huwa dan hiya. Okey, kadzabna maknanya kami telah apa? Mendustakan. Kami telah mendustakan. Kami telah mendustakan. Kadzabna, kemudian wa qulna. Wa qulna berapa perkataan? 2 juga. 2 perkataan. Kali ni betul lah tuan-tuan . Tak silap. Dia sebab baru lepas belajar huruf jazam Ustaz. Tu yang kena sikit tu. Padahal dia bukan fi'il mudhari' macam tadi. Yang ni betul lah 2, samalah macam kadzabna kan. Bentuk dia. Waw yang ni adalah haraf ataf dan qulna yang ni adalah fi'il Madhi. fi'il madhi. Okey, dhamir dia apa? Nahnu juga. Okey, dan nahnu akan jadi fa'il. Tuan-tuan, qulna, kalaulah kita nak kembalikan kepada dhamir huwa, dia jadi apa? Kul dia. Contoh kul. Contoh tinggal berapa huruf? Qala. Okey. Kau alif lam. Kalaulah biasanya kalau kita buang tuan-tuan terus dapat dia punya kata dasar kan? Patutnya kalau buang na ni kita terus dapat qaf dengan lam. Tapi kalau yang kita belajar tuan-tuan dekat kuning B tu, fi'il madhi paling kurang kena ada berapa huruf? 3. Dia tak boleh ada 2, dia mesti paling kurang ada 3. Jadi bermakna dekat kul ni ada 1 huruf yang dibuang. Okey.
Dan tuan-tuan pegang je bila tuan-tuan nampak fi'il madhi tu tinggal 2 huruf. Macam ni Bila kita buang na dia tinggal 2 huruf, bermakna ada alif di tengah yang dibuang. Faham. Ada alif yang di tengahnya dibuang. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa macam ni Kadang-kadang kita jumpa dia baris bawah. Contoh kita sebut sirtu. Tuan-tuan. Yang ni fi'il madhi, dhamir dia apa? Sirtu. Dhamir dia apa? Ana. Dhamir dia ana lah sebab ada tu kan? Tu. Sirtu maksudnya aku telah berjalan. Tapi macam mana bila kita nak kembalikan kepada dhamir yang asal, tuan-tuan tutup ta ni tinggal berapa huruf? 2. Jadi kita tahu ada satu huruf yang dibuang dan huruf yang dibuang tu tuan-tuan teka je terus alif. Dia punya kaedah dia macam tu lah. Pegang je tuan-tuan sebab yang ni dia punya ragam dia lain macam sikit. Bukan waw ataupun ya ke Ustaz? Apa dia? Waw ataupun ya? Tak ada. Ada. Alif je. Ada mesti alif je. Oh. Mana-mana fi'il madhi yang tinggal 2 huruf, sebenarnya ada alif yang dibuang di tengah-tengahnya. Jadi kalau perkataan kulna ni, bila kita kembalikan kepada dhamir yang asal, dia bila kita tambahkan alif tuan-tuan, dia jadi apa? Dia jadi qola. Kalau sirtu kita kembalikan jadi dhamir asal, dia jadi saro. Contoh mana-manalah tuan-tuan. Contoh saya ambil perkataan uztum. Tuan-tuan macam mana? Uztum dhamir dia apa? Dhamir dia antum. Saya tulis dekat bahagian lampu Tapi tak apa, kat ujung sikit kan? Ni kat ujung sikit. Nampak ujung. Nampak ujung sikit. Uztum. Maksudnya kamu semua telah berlindung. Dhamir dia antum. Jadi bila nak kembalikan kepada dhamir asal, kita tutup tum, tinggal uz je. Tak boleh ada 2 huruf. Jadi kita akan tambah alif kat tengah dia. Jadi jadi kaedah dia begitu. Yang ni saya tak bincang apa-apa pun kaedah huruf illah. Sebab dia ada pakai beberapa kaedah yang panjang lebar lah tuan-tuan melirik-lirik. Kalau tuan-tuan berminat, carilah Asatizah dekat YouTube ke tuan-tuan, banyak kongsi-kongsi kaedah huruf illah. Tapi pening kepala sikit lah. Jadi Ustaz, yang tadi kalau datang tadi ja'a tu, kalau jadi kami datang ja'na, betul ke? Ja'a dia akan jadi ji'na. Okey. Tapi macam satu, mungkin tuan-tuan akan tertanya, kenapa kadang-kadang jadi sir, kadang-kadang jadi apa? Kul kan? Yang ni sir, yang ni jadi ud. Kan? Yang ni sebutan asal dia apa? Qala. Lepas tu bila ubah tuan-tuan dia jadi apa? Kul. Kan? Kenapa ada yang baris depan, kenapa ada yang baris bawah? Yang tu nanti saya kongsi dekat tuan-tuan. Di Jumaat insya-Allah. Hari Jumaat nanti saya akan kongsikan macam mana nak jadikan dia punya baris dia tu. Macam mana nak guna baris, nak pilih mana satu baris dia. Okey, kita ambil sampai sini dahululah tuan-tuan. Ada apa-apa soalan? Tak ada. InsyaAllah boleh tuan-tuan kita sambung pada hari Jumaat. Dia bermula daripada mana tuan-tuan? Qala ni dia berubah bentuk. Kalau sebutan asal qala kan, qala dhamir dia adalah huwa kan? Huwa. Kalau tuan-tuan kembangkan jadi huma, kita sebut qala kan? Tambah alif je lah. Kalau hum jadi qalu. Kalau hiya qalat.
Qalat. Okey, kalau huma perempuan? Qolata. Qalata. Kalau hunna? Qulna. 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 Jadi bermula daripada dhamir hunna sampailah ke dhamir nahnu. Semua tu akan ubah jadi kul. Qulna, qulta, qultuma, qultum sampailah qulna. Yang kita jumpa dalam al-mulk. Nanti saya akan share lagi dengan tuan-tuan fi'il-fi'il yang ada ragam huruf illah beginilah. Okey, kita akan bincang. Okey. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan kelas hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Afwan.